أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya Allah masih lagi memberikan kita ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama pada pagi ini bangun untuk menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan di kesempatan waktu yang ada ini, marilah sama-sama kita saling ingat mengingati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya dengan peringatan tersebut dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita meneruskan lagi berkaitan tentang tafsir surah Yusuf, yang mana pada pagi ini kita akan masuk ayat yang ke-11 hingga 14. Seperti biasa, sebelum kita melihat meneliti tafsir surah Yusuf ini, marilah sama-sama kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Yusuf ayat 11 hingga 14. Kalau tuan-tuan berkesempatan boleh tengok, lihat daripada handphone ke dan sebagainya, sebagai maklumat tambahan untuk kita sama-sama tadabbur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة Inna idzal la khasirun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini kita akan melihat, kalau berdasarkan buku ini dia kata dari sudut siri yang ketiga, adegan yang ketiga, mereka mula memujuk Nabi Yaqub, yakni ayah kepada baginda Nabi Yusuf, supaya melepaskan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mana ayat yang kita bacakan tadi daripada ayat 11 hingga 14 yang bermaksud, lalu mereka berkata, mereka ni siapa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Iaitu 10 orang anak baginda Nabi Yaqub alaihi salam. Yang mana mereka berkata kepada Nabi Yaqub, "Wahai ayah kami, mengapakah ayah tidak menaruh kepercayaan kepada kami terhadap keselamatan Yusuf, sedangkan kami sekalian ikhlas kepadanya?" Dia agak sedikit kontra berbanding ayat yang sebelum ini yang kita bincangkan, yang mana mereka ni telah merancang satu perancangan yang jahat. Yang kita tahu mereka cuba untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi berdasarkan ayat ni mereka pujuk Nabi Yaqub supaya keluarkan, supaya benarkan Nabi Yusuf alaihi salam bersama dengan 10 orang mereka ini, iaitu Usbah. Seterusnya, biarkanlah dia keluar bersama kami esok supaya dia dapat bersukaria. Mereka cuba pujuk ayah mereka.
bermain dan sesungguhnya kami sekalian akan menjaganya. Jawab ayah mereka, yakni jawab Nabi Yaqub alaihi salam, sesungguhnya pemergian kamu membawanya bersama kamu itu akan mendukacitakan aku. Baginda Nabi Yaqub beritahu kepada 10 orang anak ni, kalau kamu bawa Nabi Yusuf ni nanti aku menjadi sedih, duka cita, huzni, dan aku pula bimbang dia akan dimakan serigala. Ada dua perkataan yang bermain di emosi baginda Nabi Yaqub alaihi salam. Yang pertama dari sudut baginda Nabi akan berduka cita, yang kedua baginda Nabi akhafu, dia akan takut, dia akan bimbang. Mereka berkata, sebab apa dia takut sini? Disebut dia akan dimakan serigala sedangkan kamu lalai daripada menjaganya. Ayat yang ke-14, mereka berkata, seandainya dia dimakan serigala sedangkan kami sekumpulan yang ramai, tentulah kami ini benar-benar orang yang rugi, yakni tidak berguna. Cuba lagi pujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebagaimana yang telah disebut sebelum ini, bahawa mereka semua bersetuju untuk mencampakkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dasar perigi di tengah-tengah laluan para kafilah. Sebab sebelum ni kita dah bincang ayat sebelum ni mengatakan bahawasanya 10 orang anak Nabi Yaqub ini mereka merancang untuk bunuh. Tetapi ada daripada kalangan mereka ini mencadangkan supaya daripada kita bunuh, eloklah bunuh ni macam nampak jahat sangat. Sebab mereka mengetahui bahawasanya Nabi Yusuf alaihissalam ni seorang yang baik, tak ada salah apa-apa pun. Kenapa kita nak buat perkara aniaya kepada mereka? Cuma ada satu je yang mereka tak puas hati, mereka rasa dengki. Mereka dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa mereka dengki? Sebab mereka melihat, ada ayat sebelum ni kita bincang, mereka 10 orang ini mereka berbincang, kenapa ayah kita ni lebih mengutamakan Nabi Yusuf dengan adiknya, sedangkan kita dah bincang sebelum ni Nabi Yaqub lebih beri perhatian kepada Nabi Yusuf dan adiknya kerana Nabi Yusuf dan adiknya ialah golongan yang adik-adik yang berada di usia yang kecil. Bila kanak-kanak yang kecil daripada abang-abang yang ramai, sudah pasti kalau kita ada anak-anak 12 orang, daripada 12 orang tu dah 10 orang yang ke atas tu yang dah besar-besar tu, kita dah kata dia pandai bawa diri lah. Yang 2 orang lagi yang bawah ni perlu diberi perhatian, cuma mereka tak puas hati. Ini yang dikatakan sikap hasad dengki. Hasad dengki ni sentiasa ada di kalangan manusia yang tidak berpuas hati, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu taala. Kita tengok iblis dikeluarkan daripada syurga sebab apa? Sebab dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab dia kata khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni jadi daripada cahaya api, sedangkan Adam ni dijadikan daripada tanah. Mana mungkin kau suruh aku, dikata kepada Allah Subhanahu taala, kamu suruh aku sujud kepada Nabi Adam. Ini sebab dengki. Nak ceritanya 10 orang adik-beradik ni, anak Nabi Yaqub ni pun dengki kepada Nabi Yusuf, sebab dia kata Nabi Yaqub ni beri perhatian lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tengok bila dia dengki, dia mula merancang. Rancang antaranya tipu. Ni kita tengok tadi ayat yang mula kata wa inna lahu lanasihun, kami akan jaga dia. Nasih ni maksudnya memberi nasihat, kami akan sayang dia. Disebut situ kami ikhlas kepadanya. Ayat yang kedua pula kata wa inna, daripada ayat yang kedua yang kita bincang ini, iaitu ayat ke-12, wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga dia. Sedangkan pada hakikatnya mereka tak pernah pun buat demikian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita akan tengok ada beberapa lagi siri penipuan yang dilakukan oleh 10 orang adik-beradik ini untuk mengkhianati Nabi Yusuf alaihissalam. Berdasarkan kitab ini disebut lagi, dan mereka merancang juga mengajak Nabi Yusuf keluar bersama mereka esok untuk pergi bermain dan bersukaria. Ini ayat yang seterusnya, ayat yang ke-15. Seterusnya kita tengok mereka menuduh ayah mereka tidak percaya kepada mereka. Bagaimana mereka mahu memujuk ayah mereka?
Bagaimana mereka membuat tipu muslihat untuk memperdayakan ayah mereka. Apakah mereka katakan untuk melembutkan hati ayah mereka supaya melepaskan Nabi Yusuf alaihi salam? Apa yang mereka kata kepada ayah mereka? Qalu ya abana. Mereka kata, wahai ayah kami. Ini adalah ini yang dikatakan sebagai rancangan mereka untuk memujuk bapa mereka melepaskan Nabi Yusuf alaihi salam, untuk mengikuti mereka supaya mereka dapat menjalankan rancangan jahat. Mereka tahu Nabi Yaqub alaihi salam sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Lebih-lebih lagi apa yang tuan-tuan maklum sebelum ini, Nabi Yusuf pernah cerita kepada Nabi Yaqub, dia pernah bermimpi. Lagilah Nabi Yaqub rasa Nabi Yusuf ni perlu diberi perhatian. Sebab Nabi Yaqub tahu Nabi Yusuf ni akan menjadi seorang nabi. Seterusnya disebut, dan Nabi Yaqub tak nak mahu berenggang dengan Nabi Yusuf, maka mereka kena ada rancangan. Maka 10 orang adik-beradik ni dia kata qalu ya abana, mereka cuba pujuk ya abana. Mereka kata apa? Malaka la ta'manna. Di sini ada perbincangan dari sudut, ada sedikitlah nota tajwid. Dia bacaan dia ishmam. Ishmam ni dia muncung, la ta'manna. Dia asal perkataannya la ta'manna. Dia saya tengok sebelum ni dia perkataan asal la ta'manuna bermaksud engkau tidak percayakan kami, tetapi telah digabungkan kedua-dua nun la ta'manuna. Dia asalnya nuna, tapi bila disyaddahkan dia jadi la ta'manna. Dia muncung. Ini dari sudut tajwid lah, dari sudut sebutan ishmam. Disebut ishmam di sini. Mereka kata kepada ayah mereka, mereka kata qalu ya abana ma laka la ta'minna ala Yusuf. Mereka kata, wahai ayah kami, mengapakah ayah tidak membenarkan, tidak menaruh kepercayaan kepada kami terhadap keselamatan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita tengok perkataan malaka ini, ini dibahaskan secara detail dari sudut perkataan. Malaka bermaksud apa yang tak kena dengan engkau. Nampak macam kasar sikit. 10 orang anak Nabi Yaqub ni yang tak puas hati dengan Nabi Yusuf, dia kata apa yang tak kena dengan engkau wahai ayah. Lihatlah bagaimana disebut sini dari sudut bahasa yang kasar. Mereka bercakap dengan ayah mereka. Awal-awal lagi mereka telah mempersoalkan bapa mereka, iaitu seorang nabi. Mereka mempersoalkan Nabi Yaqub kenapa tidak percayakan kepada mereka. Sebenarnya nanti kita akan tengok bukan Nabi Yaqub tak kenal 10 orang anak dia ni, tapi Nabi Yaqub lebih bimbang tentang keadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalimah la ta'manna ini, tidak percaya, adalah satu tuduhan yang tidak patut diberikan kepada seorang ayah, apatah lagi seorang nabi. Mereka kata begini kerana mereka nampak Nabi Yaqub tidak melepaskan Yusuf alaihi salam dari pandangannya. Maksudnya Nabi Yaqub ni sentiasa memantau, melihat keadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemana sahaja Nabi Yaqub alaihi salam pergi, Nabi Yusuf sentiasa ada bersama. Nabi Yaqub AS tidak membiarkan Nabi Yusuf AS bersendirian bersama dengan abang-abang baginda. Sebab dah tahu dah berkaitan tentang anak yang 10 orang ni yang sudah merancang perkaitan dari sudut perkara yang tidak elok kepada Nabi Yusuf AS. Seterusnya disebut, mereka memulakan perbicaraan dengan menyerang ayah mereka, dengan menuduh ayah mereka tidak percaya kepada anak-anaknya serta sentiasa bersangka buruk kepada mereka. Nabi Yaqub AS agak keberatan untuk melepaskan Nabi Yusuf. Pergi bersama abang-abangnya, memandangkan Nabi Yusuf AS tidak pernah pun sebelum ini keluar bersama mereka. Tambahan pula, Nabi Yusuf AS masih kecil dan tidak sesuai untuk melakukan perkara yang lasak seperti mengembala kambing, memanjat bukit serta turun naik gunung dan wadi, yakni lembah. Oleh sebab itulah Nabi Yaqub AS keberatan untuk melepaskan Nabi Yusuf AS keluar bersama mereka. Ini hujah Nabi Yaqub kata. Bukan tak percaya, tapi risau tentang keadaan Nabi Yusuf yang kecil ni, nak diikut kepada dengan 10 orang abang-abang ini yang dah besar ni.
Mereka salah faham dalam memahami maksud ayah mereka itu. Mereka menyangka bahawa ayah mereka menghalang Yusuf AS daripada keluar bersama mereka adalah disebabkan kepercayaan Nabi Yaqub AS kepada mereka. Mereka tak tanya kenapa ayah ni beri perhatian lebih kepada Yusuf dan adiknya. Mereka terus buruk sangka. Mereka kata ayah mereka ni tidak berlaku adil. Asyik Yusuf dengan adik dia. Kita ni diabaikan. Sedangkan dia anak yang kecil perlu diberi perhatian. Tujuan mereka menyerang dan menuduh ayah mereka dengan pelbagai tuduhan itu adalah untuk memprovokasi ayah mereka. Adakah keengganan ayah mereka untuk melepaskan Yusuf adalah disebabkan ketidakpercayaan kepada mereka ataupun disebabkan kebimbangan terhadap keselamatan Yusuf alaihissalam? Sebenarnya baginda Nabi Yusuf lebih bimbang, sebenarnya baginda Nabi Yaqub alaihissalam lebih bimbang tentang keadaan Nabi Yusuf. Sekarang mereka sudah mengetahui bahawa keengganan ayah mereka adalah disebabkan bimbang atas keselamatan Yusuf alaihissalam. Oleh yang demikian, mereka terus mendesak ayah mereka sehinggalah diizinkan Yusuf AS keluar bersama mereka. Sekiranya dengan berjanji palsu dapat memperdayakan ayah mereka, mereka akan berjanji asalkan Nabi Yusuf dapat keluar bersama mereka. Nak meneruskan niat jahat tadi, nak bunuh Nabi Yusuf tadi, dan akhirnya dia mencampakkan Nabi Yusuf tu, terpaksalah guna berbagai hela. Tipu pun tak apa. Ini disebut matlamat tidak menghalalkan cara. Kan? Kita ambil duit orang tanpa kita beritahu kat dia, lepas tu kita sedekah kepada fakir miskin. Hukum dia haram. Matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab cara itu cara yang salah, tapi digunakan untuk kebaikan, tak mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan kita tahu dua syarat untuk sesuatu perkara itu dijadikan sebagai ibadah. Yang pertama, mestilah dilakukan niat kerana Allah. Yang kedua, mestilah ibadah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. Niat betul dah, niat baik untuk sedekah pada fakir miskin, tapi diambil duit tu daripada hak orang lain. Maka itu tidak dikira sebagai ibadah, malah dihukumkan haram, berdosa di sisi Allah SWT. Berkaitan dengan ni, mereka cuba meneruskan niat mereka melakukan perkara yang tidak elok kepada Nabi Yusuf. Asalkan menipu tak apa, yang penting matlamat mereka tercapai. Mereka berpura-pura jujur dan ikhlas untuk menjaga Nabi Yusuf, untuk menghilangkan segala keraguan dan syak wasangka ayah mereka. Mereka dengan tegasnya mengatakan bahawa mereka benar-benar akan menjaga dan melindungi Nabi Yusuf sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna lahu lanasihun. Kalau nasihun ni perkataan asal dia ialah nasihat. Masuk kata seolah-olah kami akan beri nasihat dia. Besok nanti kalau diikut kita, kami 10 orang ni akan sentiasa pantau dia, akan pantau Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sekarang mengaku yang mereka berniat baik terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, yakni adik mereka. Apabila ni dari sudut perkataan bahasa Arab, lahu ini penegasan, hendak menekankan yang kononnya mereka mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam itu seorang yang rapat dengan mereka dan mereka sayang. Ini membongaklah orang Nogori kata. Kan? Dia cuba nak nipu ayah dia, padahal sebelum tu tak pernah pun buat baik dengan adik dia, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bila sebab nak ajak keluar tadi, seolah-olah dia kata kepada ayahnya Yaqub ni, Nabi Yaqub alaihissalam, kami akan jaga dia, ikhlas ni kami tolong ni, nak jaga dia keluar dengan bermain dengan kami. Seorang yang rapat dengan mereka, mereka sayang, dan kononnya hendak mengatakan yang mereka sebenarnya prihatin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu dari kisah mereka yang sebenarnya mereka tidak begitu. Mereka tidak begitu, tapi sebab nak pujuk, nak pujuk Nabi Yaqub alaihissalam supaya Nabi Yusuf ni dibenarkan keluar bersama dengan mereka. Ayat yang ke-12 berbunyi, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkanlah dia pergi bersama kami. Adik-beradik yang 10 orang ini beritahu kepada ayah dia, biarkanlah Yusuf ni pergi bersama kami esok pagi agar dia dapat makan dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Mana ada main, tak sempat pun Nabi Yusuf main, dicampakkan ke dalam perigi.
Dan pergi yang sangat dalam itu. Disebut dari sudut perkataan arsilhu ma'ana. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi. Ini adalah dialog Nabi Yaqub AS dan anak-anaknya. Mereka meminta Nabi Yaqub AS, biarkan Nabi Yusuf AS bermain dengan mereka esok. Mereka hendak keluar dari rumah dan bergembira, dan mereka kata biarkanlah Nabi Yusuf AS ikut mereka kali ini. Perkataan yarta' wa yal'ab, agar dia dapat makan, dan yal'ab ni maksudnya bermain. Kalimah yarta' digunakan apabila binatang ternak makan. Binatang ternak makan dengan enak dan banyak. Maksud kata mereka betul-betul nak jaga Nabi Yusuf ni, bagi makan, nak ajak main. Digunakan di sini kerana mereka hendak berkata yang esok Nabi Yusuf AS dapat makan yang sedap-sedap dengan mereka. Mereka akan gembirakan Nabi Yusuf AS dengan makanan yang sedap itu. Ini menunjukkan kepada kita mereka cuba melakukan memujuk Nabi Yaqub ni dengan bersungguh-sungguh supaya keluar dengan mereka, supaya tercapai hasrat mereka tadi untuk melakukan aniaya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Disebut lagi supaya Nabi Yusuf dapat bermain dan bergembira dengan mereka. Maknanya mereka hendak membawa Nabi Yusuf alaihissalam berkelah dengan mereka. Ini adalah rancangan mereka untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam jauh daripada Nabi Yaqub alaihissalam, supaya Nabi Yaqub tak dapat lihat apa yang mereka ingin lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan perkataan yang kedua pula, mereka pujuk Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka kata wa inna lahu lahafizun. Dan untuk melembutkan hati Nabi Yaqub alaihissalam, mereka janji lagi. Tadi janji untuk jaga dengan ikhlas. Yang kedua, mereka janji untuk menjaga Nabi Yusuf dengan baik sekali. Kita lihat ada takdim pada kalimah lahu. Lahu ni maksudnya penekanan lagi, taukid. Bahasa Arab ni dinamakan sebagai penegasan. Ini kerana hendak menekankan mereka akan jaga dia dengan baik-baik. Maksud kata bersungguhlah nak jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Nak bagi ayah dia percaya. Orang mulut manis lah kita kata. Orang mulut manis ni kena berwaspada sedikit. Kadang-kadang sekadar daripada lidah sahaja, tidak ada pun dari sudut tindakan. Kalau kita tengok hari ni, dari sudut orang ahli politik pun banyak berjanji. Berjanji tapi kadang-kadang tak mampu pun nak menepati janji, sekadar untuk meraih perhatian sahaja. Mereka cakap begini supaya dapat menenangkan hati Nabi Yaqub alaihissalam, supaya baginda membenarkan Nabi Yusuf alaihissalam mengikut mereka dalam rancangan mereka itu. Disebut kami melakukan semua ini hanyalah untuk kesenangan dan kepentingan Nabi Yusuf alaihissalam semata-mata. Kami mahukannya belajar erti kehidupan daripada kami semua. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam ni seorang kanak-kanak yang kecil. Menjalani kehidupan seperti mana kami jalani, itu sahaja. Tidak cukup dengan itu, mereka menegaskan sekali lagi kejujuran dan keikhlasan mereka itu dengan berkata wa inna lahu lahafizun. Mereka terus menabur janji-janji manis kepada ayah mereka, sehinggalah ayah mereka melepaskan keluar Nabi Yusuf alaihissalam bersama mereka. Perhatikanlah kata-kata dan janji manis mereka. Sedangkan kami sekalian, kami adalah golongan yang ikhlas, iaitu perkataan wa inna lahu lanasihun. Seterusnya mereka kata wa inna lahu lahafizun. Mereka kata kami ni akan jaga Yusuf ni. Menipu Nabi Yaqub alaihissalam. Kata-kata dan janji manis yang mereka lontarkan itu hanyalah lakonan dan janji-janji kosong semata-mata. Mereka melakukan semua ini adalah untuk mengaburi mata fikiran ayah mereka, supaya melepaskan Yusuf pergi bersama mereka esok. Tuduhan yang mereka lemparkan kepada ayah mereka itu dibalas kembali oleh ayah mereka dengan katanya. Seterusnya dialog Nabi Yusuf, iaitu ayat yang ke-13. Ayat ini merupakan jawapan balas daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Dia kata kepada anak yang 10 orang lagi ni, baginda Nabi Yaqub beritahu kepada mereka, qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu az-zi'bu wa antum anhu ghafilun. Sesungguhnya kepergian kamu itu bersama Yusuf amat menyedihkan aku. Sedih, menyebabkan Nabi Yaqub sedih dan khawatir kalau dia dimakan serigala, sedangkan
kamu lengah daripadanya. Lengah di sini maksudnya lalai, ghaflah, lalai. Sedangkan Nabi Yaqub tahu dah perancangan mereka. Dan kalau kita tengok nanti ayat yang seterusnya, abang-abang yang 10 orang ni dia gunakan ayat yang sama. Bila Nabi Yaqub tanya, mana Yusuf ni? Dia kata, betul lah ayah kata sebelum ni, Nabi Yusuf tu telah dimakan oleh serigala. Tak nak buat cerita lain. Nak katanya Nabi Yaqub bimbang tadi, beritahu kepada 10 orang anak ni, kata aku khawatir nanti Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala. Nanti lepas habis balik daripada mereka keluar tadi, mereka balik, Nabi Yaqub tanya, mana Yusuf? Dia kata, betul lah ayah cakap tadi, Nabi Yusuf ni dah kena makan dengan serigala. Nak mengiyakan kata ayahnya tadi. Disebut Nabi Yaqub terpaksa melepaskan Nabi Yusuf alaihi salam. Di sini Nabi Yaqub seolah-olah berkata, aku tidak mengizinkan Yusuf keluar bermain bersama kamu. Bukanlah disebabkan aku meragui kejujuran kamu, tetapi aku cuma takut berpisah dengannya disebabkan dia masih kecil. Dia tidak seperti kamu yang sudah dewasa. Yusuf tidak mampu melakukan pekerjaan berat seperti kamu semua lakukan. Sebab tu perkataan inni la yahzununi an tazhabu bihi. Sesungguhnya pemergian kamu membawanya bersama kamu itu akan mendukacitakan aku. Di sini ulama bahas dari sudut perkataan sedih, dan yang kedua dari sudut bimbang. Sebab kita tahu emosi yang pertama disebut iaitu sedih. Kenapa baginda kata baginda sedih? Ini agak pelik kerana sedih itu selalunya untuk perkara yang telah berlalu. Kita sedih, contoh anak kita gagal kan. Saya gagal dalam peperiksaan. Allah, sedihnya, rasa sedih sebab anak tu gagal dalam peperiksaan. Tapi yang di sini disebut Nabi Yusuf ni belum lagi pergi, tapi Nabi Yaqub dah sedih. Sebab selalu penggunaan perkataan sedih ini selepas. Tapi di sini dah baginda Nabi Yaqub dah sedih dah. Pada disebut situ agak pelik, sedih itu selalunya untuk perkara yang telah berlaku. Pada waktu dialog ini berlaku, Nabi Yusuf AS belum lagi pergi bersama mereka. Ini kerana baginda sudah tahu yang perkara ini tidak dapat dielakkan daripada berlaku, dan baginda sudah siap sedia sedih kerana Nabi Yusuf AS tidak akan bersamanya lagi. Sebab Nabi Yusuf dah cerita dah, dia bermimpi nampak bulan bintang sujud kepadanya, dan Nabi Yaqub dah tahu dah. Ini tanda Nabi Yusuf menjadi seorang yang hebat, seorang Nabi. Dan bila diceritakan bila abang-abang ni nak bawa keluar, dan Nabi Yaqub dah perasan dah. Sebenarnya abang-abang ni, anak-anak aku yang besar ni tak pernah pun buat baik pada Nabi Yusuf, tapi hari ini kenapa dia bersungguh? Dia kata nak jagalah, nak bagi makanlah, nak bagi main. Nampak sangat situ menipu. Tapi dah dipujuk oleh 10 orang anak yang lain ini. Seterusnya disebut yang walaupun mereka belum buat lagi, tapi baginda sudah tahu niat mereka. Ini menunjukkan kebijaksanaan baginda yang dapat baca apa yang hendak anak-anaknya itu lakukan. Manakan tidak baginda sangsi, sedangkan dahulu tidak pernah pun mereka hendak berbuat baik, dan sekarang tiba-tiba hendak berbuat baik pula. Kalau orang Melayu kata apa, mesti ada udang di sebalik batu, atau udang sebalik mi kan. Cari mi ada udang tu. Seolah-olah ada tipu muslihat. Tak pernah buat baik, tiba-tiba nak buat baik pada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini menunjukkan mesti ada rancangan mereka yang tidak baik. Seterusnya perkataan wa akhafu ayyakulahu zi'bu, dan aku khawatir kalau dia dimakan oleh serigala. Ini adalah emosi baginda yang kedua. Yang pertama tadi Nabi Yaqub dia rasa sedih. Sedih ini perkara yang telah berlalu. Yang kedua baginda Nabi Yaqub rasa takut. Dan takut ini biasanya perkataan yang sebelum berlaku. Anak kita beritahu besok, abang nak peksa, kita bimbang. Kita cuba doakan anak kita untuk menjawab peperiksaan tersebut dengan baik. Lihat kalimah yang digunakan, iaitu perkataan az-zi'bu dengan alif lam ma'rifah. Ini dia sudut bahasa Arab lah. Az-zi'bu ni maksudnya serigala. Tapi di sini Allah menggunakan perkataan alif lam ma'rifah. Bila kita belajar bahasa Arab, alif lam ma'rifah ni bermaksud baginda Nabi Yaqub dah tahu dah serigala tu siapa.
Dia kalau dia dalam bahasa Arab ni ada nakira, dia ada makrifah. Makrifah ni al-kitabu. Kalau kita kata al-kitabu, kitab tu kita tahu kitab apa. Tapi kalau kita kata kitabun, kita tak tahu itu kitab apa. Tapi dalam ayat Quran ni Allah guna perkataan az-zi'bu. Bermaksud di sini ulama bahas baginda Nabi Yaqub dah tahu siapa serigala tu. Siapa serigala yang dimaksudkan itu. Disebut ini mungkin kerana Nabi Yaqub alaihissalam tahu yang kawasan. Dia ada dua pandangan ulama. Yang pertama disebut baginda tahu berkaitan tentang serigala itu, baginda mengetahui kawasan yang mereka hendak bawa Nabi Yusuf alaihissalam ini ada banyak serigala. Ini pandangan pertama. Seolah-olah baginda sudah tahu tetapi baginda tidak bercakap dengan jelas kepada mereka. Dan pandangan yang kedua, boleh juga bermaksud az-zi'bu itu ditujukan isyarat kepada anak mereka yang 10 orang ni. Depa ni lah yang serigala ni. Yang nak melakukan perkara yang tak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ikutkan baginda tidak mahu mereka ambil Nabi Yusuf AS pergi bersama mereka. Tetapi kita telah baca daripada kalimah la yahzununi, yakni baginda rasa sedih. Itu yang Nabi Yaqub AS sudah dapat agak. Tetapi tidaklah baginda tahu dengan pasti kerana baginda tidak tahu perkara yang ghaib. Dari sudut sama-sama mengagak perkara itu, perkara tak elok berlaku kepada Nabi Yusuf tu dah ada dalam pemikiran Nabi Yaqub, tapi tak pasti lagi perkara itu. Ini kerana baginda tahu dengan pasti apakah yang mereka akan lakukan. Disebut ini kerana kalau baginda tahu dengan pasti apakah yang mereka akan lakukan, tentu baginda tidak akan membenarkan mereka bawa Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan anak-anak mereka. Anak-anaknya itu menangkap kata-kata Nabi Yaqub alaihissalam dan mereka akan menggunakannya sebagai alasan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Maksud kata yang saya sebut tadi, bila kata Nabi Yaqub kata kepada anak yang 10 orang tadi, aku bimbang dia akan dimakan oleh serigala, dan mereka menggunakan alasan yang sama bila ayah mereka Nabi Yaqub tanya, mana Nabi Yusuf ni? Betul lah ayah kata tadi. Ayah kata sebelum ni kami dah jaga dah elok-elok ni, tapi Nabi Yusuf ni terlepas pandang, ghaflah, dia lalai, menyebabkan Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun. Kalimah ghafilun ini bermaksud tidak tahu apa yang terjadi. Ghaflah, tidak beri perhatian. Maksud kata mereka lalai daripada menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Disebut lagi, kamu semua pasti akan sentiasa mengawasi haiwan ternakan yang ada bersama kamu, sedangkan Yusuf itu kesorangan. Ini kebimbangan Nabi Yaqub bila perkataan ghaflah tadi, wa inna lahu ghafilun. Dari sudut bimbang terhadap keadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada yang menjaganya. Aku takut pada ketika itu datang serigala lalu membahamnya. Nabi Yaqub AS menyebutkan perkara ini untuk menghilangkan sangkaan anak-anaknya yang salah berkaitan Nabi Yusuf AS. Dan pada masa yang sama, alasan ini diberikan supaya mereka tidak terus-menerus mendesaknya agar mengizinkan Nabi Yusuf AS keluar bersama mereka. Dalam pada itu, alasan Nabi Yaqub ini juga supaya mereka kembali berfikir sebelum mengambil Nabi Yusuf AS pergi bersama mereka. Itu pun sekiranya mereka tidak berniat jahat. Alasan ini mereka akan terima sekiranya mereka tidak ada apa-apa kepentingan. Mereka juga agak licik dalam mencipta alasan dan jawapan balas kepada mereka sambil berkata qalu. Ini ayat yang terakhir yang kita sempat bincang pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-14. Qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usba inna idzal la khasirun. Bohong lagi. 3 kali bohong lagi dalam ayat ni. Dia kata apa? Mereka berkata seandainya dia dimakan serigala. Dia beritahu kepada ayah dia Yaqub, kalaulah Yusuf ni dimakan serigala, sedangkan kami ni sekumpulan yang ramai, tentulah kami itu benar-benar orang yang rugi. Tak bergunalah kami ni kan dah besar-besar. Kalau kami biarkan, soalan perkataan cerita orang Melayu kita ni, kami ni dah besar-besar, tak gunalah kami kalau kami biarkan Yusuf ni dimakan oleh serigala. Kalau ikut kita ni, anak Nabi pun menipu kan. Anak Nabi menipu ni, nak ceritanya baginda Nabi Yaqub, Nabi menipu. Anak-anak kita kadang-kadang pun menipu juga. Tapi kita tengok bagaimana cara Nabi Yaqub menangani anak-anaknya yang nakal ini, yang jahat ini.
Nabi Yakub dia tidak halau anak-anak dia keluar daripada rumah. Dia layan. Nabi Yakub dengar permintaan anak-anak dia. Kita boleh ambil pengajaran di sini. Kalau anak-anak yang nakal ini, kalau dia cuba buat perkara yang tak elok, kita jangan sampai halau dia keluar rumah. Kalau dia keluar rumah lagi, dia akan bermasalah. Nabi Yakub tahu dah 10 orang anak-anak ni yang jahat cuba melakukan perkara tak elok kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub layan mereka, beri perhatian kepada mereka. Itu yang disebut tadi, dialog tadi. Nabi Yakub dialog, kenapa nak bawa dia keluar. Mereka kata nak bawa pergi jalan-jalan, bawa makan, bawa main-main. Nabi Yakub kata, aku bimbang, aku takut dan sebagainya, aku sedih dan sebagainya. Berdialog dengan baik dengan anak-anaknya yang nakal ini, yang jahat ini. Sebab tu kita tak boleh nak mengatalah, kita tak boleh nak kata oh ayah ustaz, mak ustazah, anak nakal dan sebagainya. Iman ni tak boleh diwarisi. Ini cerita anak Nabi Yakub ni 10 orang ni tipu ayah dia. Tipu ayah dia. Kalau ustaz-ustazah tu, kalau anak tak menjadi itu, dah bukan urusan mereka. Kecuali lah kalau ustaz tu daripada pagi sampai malam masih mengajar, anak-anak dibiarkan terabai, tu memang patutlah. Anak tu menjadi orang yang tak elok dan sebagainya. Tapi kalau dah didik dengan baik, tak menjadi juga orang yang soleh, orang yang baik, itu dah bukan urusan dia. Sebab iman ini tak diwarisi. Cerita ni dah bukti dah. 10 orang anak Nabi Yakub ni nipu. Nipu Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu dia tipu. Tapi Nabi Yakub tak gunakan kekerasan. Nabi Yakub cuba berbaik-baik dengan mereka. Mereka kata apa? Mereka akan jaga Nabi Yusuf ni. Tak mungkin dimakan serigala. Kami ni usbah ni kalau dibahaskan kelompok yang ramai dan mereka ni dah besar. Mereka tak akan biarkan Nabi Yusuf tu keseorangan. Mereka berkata, qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usbah. Jika dia benar-benar dimakan serigala sedang kami golongan yang kuat. Nabi Yakub AS bercakap tentang kesedihan baginda dan ketakutan Nabi Yusuf AS dimakan serigala. Tetapi anak-anaknya itu cuba dapat jawab bahagian daripada serigala kerana mereka tentu tidak boleh hendak halang baginda daripada merasa sedih. Mereka jawab balik. Bila ayah kata tadi, ayah kata aku tak bagi dia keluar, takut nanti kena makan dengan serigala. Mereka jawab balik kepada Nabi Yakub, InsyaAllah kami ni ramai, InsyaAllah Nabi Yusuf ni tak boleh dimakan oleh serigala sebab kami jaga elok dah ni. Kami jaga elok. Sebenarnya menipu tu. Mereka hendak berkata tidak mungkin serigala hendak makan sedangkan mereka ramai dan kuat. Mereka tidak patut kalau serigala dapat mencederakan Nabi Yusuf AS sedangkan mereka ramai. Seterusnya, inna izal la khasirun. Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang rugi. Dan kalau benar terjadinya sebegitu, tentu mereka menjadi orang yang rugi. Tentu mereka lemah sangat. Maksud mereka tidak mungkin perkara itu berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Mereka beritahu kepada ayahnya iaitu Nabi Yakub AS. Daripada kisah ini kita tengok beberapa perkara pengajaran yang boleh kita ambil iktibar. Iaitu yang pertama, yang paling penting kita kena ambil pengajaran di sini iaitu kita kena hilangkan daripada perasaan sifat dengki. Dia bermula daripada dengki je. Dia dengki kepada Nabi Yusuf AS. Mereka bila tak puas hati, ayah tu beri perhatian lebih kepada Nabi Yusuf, mereka tipu. Bila lepas tipu, mereka cuba bunuh. Mereka cuba bunuh untuk mereka last kali mereka tak jadi bunuh, mereka campakkan ke dalam perigi. Kita kena jauhkan sifat daripada hasad dengki. Kita sentiasa baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung daripada Tuhan pada waktu pagi. Ulama bahas waktu pagi ni maksudnya membelah daripada kegelapan malam. Sebab pada waktu malam ni banyak perkara yang tidak elok dari sudut berlakunya sihir, sifat dengki. Dan kita tengok ayat yang terakhir daripada surah Al-Falaq itu min syarri hasidin idza hasad. Daripada orang yang dengki kepada yang cuba mendengki. Ini yang kita kena hilangkan daripada perasaan dalam diri manusia. Benda yang paling besar ialah dengki lah. Sebab di hari akhirat besok, dengki ni dia akan hapuskan segala amalan baik manusia. Dia ibarat seperti api yang memakan kayu api sehingga tinggal debu.
Sebab tu kita kena tinggalkan perasaan dengki. Hari akhirat besok kita rasa amalan kita baik, tapi disebabkan dengki pada orang menyebabkan amalan kita tinggal debu sahaja. Sebab dengki ni, yang saya cerita tadi, Nabi Adam didengki oleh iblis. Habil dan Qabil dengki, berlakunya perbunuhan, menyebabkan salah seorang daripada mereka mati sebab salah seorang daripada mereka korbannya diterima sebab dengki. Dengki ni dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia, dan dia cuba melakukan perkara yang tak elok. Daripada dengki mulalah dosa yang seterusnya, menipu, dan dosa yang seterusnya dari sudut melakukan cuba hapuskan Nabi Yusuf alaihissalam. Pengajaran yang kedua kita tengok dari sudut cara untuk kita mendidik anak-anak kita. Mendidik anak kita ni, kalaupun anak kita ni nakal dan sebagainya, jangan kita cepat bertindak. Kita kena cuba berdialog. Kalau berdasarkan dialog ni, inilah dialog antara Nabi Yaqub dengan anak-anaknya yang 10 orang. Nabi Yaqub tahu dah anak-anak dia ni jahat, tapi Nabi Yaqub layankan mereka. Ini nak menunjukkan bukan Nabi Yaqub tidak berlaku adil. Cuma Nabi Yaqub ni beri perhatian lebih disebabkan Nabi Yusuf ni anak yang kecil. Tapi mereka tak puas hati, mereka cuba bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Berkaitan dengan diri kita pula, anak-anak yang nakal ini perlu kita sentiasa berbincang dengan mereka. Sebab bila dah dewasa ni, kena banyak melakukan perbincangan. Boleh ajak ngopi lah, ajak pergi main bola ke, main bowling dan sebagainya. Sebab bila anak-anak dah dewasa ni, dia seperti seorang kawan. Bila seorang kawan ni, kita kena layan dia macam, sebab untuk makluman tuan-tuan dan perempuan yang dimati Allah sekalian, kalau saya tanya pelajar-pelajar saya, kadang-kadang bila tanya rahsia-rahsia kamu lebih suka cerita pada siapa? Dia lebih suka cerita pada kawan-kawan berbanding kepada ibu bapa. Sebab mereka rasa kawan-kawan itu lebih rapat dengan mereka berbanding dengan ibu bapa. Kenapa jadi berlaku sedemikian? Sebab kadang-kadang ada segelintir ibu bapa ni dia tidak rapat, tidak mesra dengan anak-anaknya. Dan bila anak-anak ni nakal, kadang-kadang ibu bapa ni yang terlampau marah, tak nak ikut cakap dia halau keluar. Bila halau keluar, anak tu akan lagi melakukan banyak perkara kejahatan. Beza dengan didikan Nabi Yaqub tadi, Nabi Yaqub layan dia, dan akhirnya 10 orang anak yang jahat ni dia akan jadi baik. Di akhir cerita nanti dia jadi baik. Dia akan jadi baik bila dia jumpa balik Nabi Yusuf. Dia jumpa balik Nabi Yusuf masa tu dia nak minta pertolongan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cerita balik, dulu kau pernah buang budak ni dan sekian. Mereka tanya macam mana boleh tahu? Sebab apa mereka tak kenal Nabi Yusuf? Sebab waktu mereka buang Nabi Yusuf dalam perigi tu, Nabi Yusuf waktu tu kecil. Muka dia berbeza. Tapi Nabi Yusuf kenal abang-abang dia. Kenal abang-abang ni bila abang-abang ni minta pertolongan. Dan bila diceritakan, dan abang-abang dia insaf dan taubat, dan akhirnya abang-abang ni jadi baik. Nak cerita berkaitan tentang Nabi Yusuf ni betul lah, iaitu panduan memaknai sabar dalam kehidupan. Kena sabar, kena banyak bersabar. Cuma sabar ni mudah kata tapi susah nak dilafazkan. Kadang-kadang kita dalam surau pun tak sabar, kan? Imam ni bila nak baca panjang sangat, kan? Kan saya pernah sebut sebelum ni, kadang-kadang ustaz ngajar dalam surau ni sabar, bila keluar tengok kereta dia kena blok, punyalah dia marah, dia horn tin. Orang jemaah surau kata tadi ustaz ajar tentang sabar, terlupa, minta maaf, kan? Tu kata mudah kita lafaz tapi susah untuk kita bertindak. Wallahu alam. Sekadar itu sahaja pada pagi ini. Kita bukalah kepada perbincangan kalau ada tuan-tuan nak bertanya. InsyaAllah ayat yang seterusnya, ayat yang ke-15 ini cerita berkaitan tentang bila mana Nabi Yusuf pula dah bergerak pergi bersama dengan abang-abang mereka. Senyap tu, faham lah tu. InsyaAllah lah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah SWT jika sepanjang majlis ilmu ini berlangsung ada salah dan silap dan sebagainya, dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul As.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.